Alright, Assalamualaikum guys. So, hari ni kita nak buat ulasan antara Vietnam versus Japan, yang mana Vietnam kalah 4-2 pada perlawanan ni. Dalam perlawanan ni, kalau kita lihat, Jepun tidaklah menurunkan kesebelasan utama mereka. Antara pemain macam Kubo masuk second half, Mitoma injured dan sebagainya lah. Tetapi dalam first 11 Jepun, mereka ada Wataru Endo, mereka ada Takumi Minamino, dan yang mana dua nama besar yang ada di skuad Jepun lah. So memang boleh dikatakan dengan skuad sebegitu pun Jepun mampu untuk mengalahkan pasukan dari Asia Tenggara yang memang top tier lah, iaitu Vietnam. Dan Vietnam pula, mereka berada di bawah pimpinan coach yang baru, iaitu bukan lagi di bawah Pak Hang-seo tetapi Philippe Troussier. Tetapi untuk perlawanan di Piala Asia ni, Vietnam hadir dengan bukannya pasukan utama, tau. Mereka hadir dengan kebanyakannya pemain-pemain yang bermain di bawah 23. Bermaksud skuad bawah 23 Vietnam yang banyak menghiasi skuad di Piala Asia, disebabkan mereka ada hampir 9 orang pemain utama mereka yang mengalami kecederaan, yang gagal untuk fit ataupun sembuh lah sebelum Piala Asia bermula. Jadi perlawanan menentang Jepun dengan menggunakan skuad bawah 23, Vietnam berjaya untuk mengejutkan Jepun di first half dengan mendahului sebelum Jepun comeback balik lah melalui Nakamura dan sebagainya. Cumanya kalau kita lihat perlawanan semalam, Vietnam bukanlah satu pasukan yang boleh dipandang enteng ataupun dipandang rendah lah. Sebab dari segi corak permainan, disiplin yang ditunjukkan, daripada segi individual play, daripada segi compact bertahan, secara bagusnya basic football mereka boleh untuk melakukan build up keluar dari pressing yang dilakukan oleh Jepun. Even di dalam kawasan mereka sendiri pun, bila kena press dengan Jepun ataupun Jepun memberi tekanan, Vietnam masih lagi mampu untuk bermain di kawasan tersebut tanpa menghiraukan tekanan yang diberikan oleh Jepun. So bermaksud mereka punya confidence level, mereka punya keberanian, mereka punya approach untuk menentang pasukan yang terbaik di dunia, antara yang terbaik di dunia adalah Jepun. Mereka mampu bermain sedemikian. Begitulah tahap ataupun level bola sepak Vietnam. Bermaksud mereka dah berada di tahap yang dah tinggi, yang di tahap ni, yang mana di pasukan Asia Tenggara yang lain macam Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Kemboja, Myanmar dan sebagainya, mereka masih lagi ketinggalan dalam satu fasa yang agak jauh. Bahkan kita boleh puji Vietnam, kebanyakannya pemain mereka bermain di local league, di liga tempatan. Walaupun liga tempatan mereka bukanlah satu liga yang strong, tetapi when it comes to the national team ataupun bila dia masuk dalam skuad kebangsaan, Vietnam boleh bagi something yang mana kita rasa biar betul Vietnam boleh lahirkan pemain-pemain macam ni. So there is a difference between other countries lah yang dalam ASEAN ataupun di Asia Tenggara ni. So we need to learn something from them, bagaimana mereka menstrukturkan mereka punya akademi, bagaimana mereka memperbaiki mereka punya grassroots, bagaimana mereka membuatkan satu transisi bila mana pemain senior keluar, ada pemain muda ganti. So Vietnam untuk bawah 23 Piala Asia nanti, lepas Piala Asia skuad senior akan ada Piala Asia untuk bawah 23. So Vietnam bawah 23 is pasukan yang perlu kita watch out lah. Okey, bukan itu yang kita nak sembang sebenarnya. Kita nak sembang tentang game semalam. Okey, untuk game semalam dari segi tactical ataupun overall performance, apa yang dilakukan oleh Vietnam pada perlawanan semalam, out of position ataupun ketika bertahan, defensive shape mereka, bentuk bertahan, mereka sebenarnya bermain dalam fasa back 5, iaitu 5-4-1 secara narrow dan juga mid block. Bermaksud mereka bertahan secara 5-4-1 dalam keadaan ataupun pendekatan yang lebih dekat ataupun lebih narrow to di dalam padang, dan mereka bermain secara mid block untuk mengatasi gerakan daripada Jepun yang banyak exploit kawasan di bahagian wide area, dan bagaimana mereka nak overload di bahagian tengah untuk
untuk memastikan yang Japan tak boleh nak penetrate into the central area, sebab Jepun ada Minamino di bahagian tengah dan mereka ada Nakamura yang selalu kat in dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Vietnam dalam fasa bertahan, mereka sangat compact, mereka berdisiplin, mereka tutup ruang, mereka tak banyak bagi ruang kepada Jepun untuk exploit dan juga masuk ke dalam kawasan mereka, yang menyebabkan Jepun pun struggle sedapnya nak buat something ke dalam kotak penalti pasukan Vietnam. Tetapi attack demi attack, Vietnam dibolosi dengan gol yang pertama lah melalui situasi set piece, yang mana goalkeeper mereka Philip Nguyen buat kesilapan daripada corner tu, yang mana dia keluar tapi dia gagal dapatkan bola dapat dekat pemain Japan cuba, Minamino tak dikawal, memang berselerak lah dalam situasi orang kata corner kick tu. Tetapi after ataupun selepas corner kick tersebut, apa yang dilakukan oleh Vietnam adalah mereka tak duduk diam, bermaksud mereka cuba cari jalan. Jadi daripada segi approach ataupun pendekatan yang diambil oleh Vietnam pada perlawanan ni adalah mereka cuba untuk bermain dengan short pass, dan mereka juga cuba untuk melakukan build up dari bahagian bawah, dan dalam masa yang sama mereka cuba untuk bermain secara long ball. Tetapi mereka punya long ball ataupun bahasa Malaysia kita gelembung buaya lah, mereka punya long ball bukanlah satu long ball yang orang kata apa, dapat bola pamatah, dapat bola direct tu atas dan sebagainya. No, itu bukan corak Vietnam. Sebaliknya Vietnam apabila mereka cuba untuk bermain long ball, mereka bermain dengan build up ataupun play out from the back. Mereka mulakan build up daripada bahagian bawah dan mereka cuba attract pemain Japan untuk melakukan pressing, dan daripada situasi tersebutlah mereka sabar, mereka tunggu pemain Jepun keluar daripada mereka punya position waktu pressing, maka mereka akan supply bola ke bahagian atas. Dan beberapa hantaran yang mereka lakukan kepada bahagian atas is on the point kepada player di bahagian striker adalah satu hantaran yang solid bermaksud weightage of the ball dan juga hantaran accurate kepada bahagian serangan yang membolehkan pemain Vietnam untuk receive the ball dengan sangat baik. Dan kalau kita lihat daripada segi pemain ataupun corak pertahanan Jepun, mereka lebih kepada man to man mark, sebab mereka tahu yang Vietnam akan main long ball. Jadi akan ada pemain akan ada pemain Jepun yang akan sentiasa untuk pemain Vietnam yang akan receive the ball daripada hantaran jauh lagi lah, yang akan menerima bola. Tetapi apabila hantaran jauh tersebut dihantar ke bahagian hadapan, striker Vietnam ni bila dia dapat bola, even di marking ataupun dikawal dengan rapi oleh pertahanan Jepun, dia boleh hold bola, dia boleh kontrol bola, dan dia boleh receive the ball dengan keadaan yang baik apabila bola tu betul-betul toward dia. So bermaksud daripada segi body defense, dia boleh halang dan juga boleh untuk challenge pertahanan Jepun untuk receive the ball dengan sangat baik. So that is a good thing bagaimana Vietnam melakukan hantaran-hantaran jauh. So bermaksud mereka tak melakukan hantaran tersebut ataupun bidak tersebut dengan sembrono. Bermaksud mereka dah memang ada tactical plan. Tactical tersebut telah dilatih dan juga telah diplan mengikut kepada keadaan. So dalam fasa yang sama juga, Vietnam bukan hanya target kepada target man untuk hold up game, tetapi Vietnam juga banyak kali meletakkan bola di belakang pertahanan Jepun untuk pemain Vietnam ligan. Sebab apa? Sebab mereka perhati yang Japan punya attacking ataupun defending line ketika fasa menyerang adalah sangat tinggi. Jadi itu adalah salah satu cara untuk exploit. Ada lah beberapa situasi yang Vietnam berjaya untuk approach dan juga penetrate, tetapi in term of recovery memang pemain Jepun another level lah, yang tu kita tak boleh komen lah, and another level fizikal bagus yang menyebabkan Jepun boleh dapat balik bola dengan counter press dan juga recovery yang sangat bagus. Cumanya bila Vietnam main macam tu, mereka boleh dapat percubaan dan mereka boleh untuk mendapatkan fall dan untuk mendapatkan set pieces. So bila mana Vietnam dapat peluang untuk set pieces, mereka manfaatkan set pieces tersebut. Tengok gol yang pertama, corner kick without proper man marking, tak ada orang marking langsung. Pemain nombor 15 Vietnam, pemain nombor 15 Vietnam tu, nombor 15 tu umur baru 19 nanti lawan Malaysia Piala Asia dia ada. Kan, tengok bagaimana dia intelligent menggunakan otak dah kan, daripada bahagian bawah boleh bantu progresif, ball progresif dan sebagainya, ball progressor dia bertindak, semua dia bantu. So that is a good thing tentang pemain Vietnam. So bila mana nombor 15 tu kosong, dia tanduk Wataru Endo duduk belakang dia, tanduk angin kan, bola tak pi pun Wataru Endo tu, pemain Vietnam tu pi duduk depan dia kan. Tak bayang pemain Liverpool pun kena kencing macam tu. So
that is a good thing lah kan. Nombor 15, gol kedua pun set pieces, yang mana Zion Suzuki tiba-tiba jadi Onana kan, bola macam tu lepas pun gol 2-1. Cumanya in term of gameplay, game plan dan juga approach yang Jepun buat, mereka ada pengalaman, mereka ada quality. The quality is there lah kan. Mereka punya, kalau kita lihat apa kelebihan daripada Jepun ni, bukan secara taktikal lah, tetapi daripada segi mereka punya build up dan juga ball progression, apa yang membantu mereka boleh bermain secara short passing dan juga exploit dan juga penetrate pihak lawan dengan mudah. Satu, mereka punya off the ball movement. Bagaimana kita tengok pemain Jepun sentiasa bergerak untuk attack the empty space, dan juga untuk create space. Bermaksud pemain yang tak pegang bola, mereka akan sentiasa berlari dan berubah mereka punya movement without the ball untuk menjadi option ataupun menjadi ruang kepada pemain-pemain yang pegang bola boleh buka game. Jadi di situlah mereka mencipta hantaran-hantaran pendek, mereka bermain dengan true passing, dan apabila mereka menerima true passing, pemain yang membuat larian tadi dah berada dalam satu acceleration yang bagus untuk receive the ball dan attack masuk ke dalam kotak penalty ataupun melakukan cutback. So that is the good point tentang Japan, bagaimana mereka exploit lah kan. Jadi itu adalah salah satu benda yang pihak kita boleh belajar, antaranya untuk cipta space ataupun ruang. Pemain need to move, and dalam bola sepak ni bila kita banyak bergerak, maka space akan banyak tercipta dan banyak ruang yang akan kita nampak boleh kita penetrate. So that is how Japan buat. Kalau kita tengok Japan main macam main PS lah, macam main game. Gol dah Nakamura tu dia buat final shot, R1 petak gol. And so there is a goals, mereka memanfaatkan setiap peluang yang mereka ada, sama ada central area, half space ataupun wide area. So that is how Japan buat another level lah. Tapi how Vietnam react ataupun memberi reaksi kepada Jepun, that is something yang pasukan-pasukan di Asia Tenggara perlu ada. Bagaimana mereka mampu untuk memberi sesuatu apabila menentang gergasi Asia, itulah bagaimana cara. Dan jadi satu tepukan gemuruh lah untuk Vietnam, mereka did a good job. So itu je lah. Assalamualaikum.